أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakan pengurusi surau kita, timbalannya, dan juga ahli-ahli jatuh kuasa surau Al-Hidayah. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah SWT kerana masih lagi memberi peluang untuk kita meminjam dunia ini, yang untuk hidup untuk sementara. Sementara kita menunggu saat dan ketikanya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, daripada tajuk, masih lagi tajuk yang sama, yang mana Allah SWT menjadikan manusia dan Allah Ta'ala memberikan berbagai-bagai jenis ujian dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan kita ni tuan-tuan, setiap hari penuh dengan ujian. Ujian tu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melihat siapakah di kalangan kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah matlamat dan tujuan kenapa Allah Taala menguji kita. Jadi kita sepanjang hidup kita dan tuan-tuan, kita dah mungkin sebahagian kita telah melalui berbagai-bagai cabaran. Okey, daripada kita kecil mungkin ada daripada keluarga kita, kadang-kadang anak kita, mungkin diri kita sendiri daripada kecil pun telah pun berhadapan dengan ujian, kadang-kadang sakit, dan bila anak-anak sakit, anak tu memanglah diuji, tapi anak tu tak tahu apa-apa tapi sebenarnya ujian itu adalah kepada mak ayah dia. Ada anak-anak yang ditakdirkan cacat, ada anak-anak yang ditakdirkan autism, macam-macam cabaran yang dia hadapi. Ada yang menghadapi masalah kewangan, nak makan pun payah, berhenti kerja, diberhentikan kerja dan sebagainya, payah. Hari ini pun masih ramai mereka yang berhadapan dengan masalah ekonomi. Bagi mereka yang tidak ada masalah ekonomi ini, alhamdulillah. Tapi ramai di luar sana mereka yang sentiasa berada dan dalam keadaan tertekan, nak makan minum pun payah, tuan-tuan. Jadi cabaran berbagai-bagai. Ada cabaran melalui anak, melalui anak ada masalah. Anak dah belajar tinggi tapi ada masalah akhlaknya, kadang-kadang terlibat dengan dadahnya, terlibat dengan berbagai-bagai kemaksiatannya. Itu juga cabaran juga kepada ibu bapa. Ada orang yang ada masalah keluarga, masalah suami isteri, hari-hari berkelahi je. Kocok semua hari-hari kan. Tak tenang hidup dia. Dah 20-30 tahun kahwin. Ada juga cabaran yang Allah Ta'ala bagi macam tu kan. Jadi ada orang yang diberikan cabaran melalui harta benda. Harta benda ni tuan-tuan, cabaran yang sangat sangat luar biasa juga. Sebab ramai orang masa dia tak ada duit, okey, tapi bila ada duit dia rosak. Kenapa? Kerana hari ini kebanyakan maksiat yang nak dilakukan perlu ada duit. Perlu ada duit. Nak minum arak kena ada duit kan. Nak lakukan zina pun dalam kebanyakan hal perlu ada duit. Contohnya nak berjudi, apatah lagi perlu duit. Jadi untunglah orang-orang yang tidak diberikan harta oleh Allah SWT. Kerana apa? Dari satu sudut, dia diselamatkan oleh Allah SWT daripada terlibat dengan dosa. Sebab apa? Sebab banyak dosa ni perlukan duit. Contohnya kan, ada juga macam tu. Jadi ada orang kaya, dia tak sabar dengan kekayaan dia. Bila masa elok-elok, masa cukup-cukup makan, elok-elok layak bayar zakat, dia bayar zakat dah. Tapi lah duit banyak juta-juta,
Bilion-bilion contohnya, nak bayar zakat tu jadi banyak, jadi payah pula nak bayar zakat. Cabaran juga, dugaan juga Allah Ta'ala bagi, ya. Dan cabaran yang berat, yang besar di antaranya juga yang Allah Ta'ala jadikan di atas dunia ini khususnya untuk lelaki adalah perempuan, tuan-tuan. Orang perempuan ni cabaran dia sangat luar biasa, fitnah dia sangat besar. Okey, sebab tu dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan, dan kita akan baca juga ayat Quran nanti. Nabi kata apa dia? Yang bermaksud, aku tidak meninggalkan satu fitnah yang lebih membahayakan lelaki selain daripada fitnah wanita. Wanita ni tuan-tuan, orang perempuan ni, dia punya cabaran yang sangat luar biasa bagi orang lelaki. Banyak orang rosak dengan sebab perempuan. Lebih kurang masa saya sekolah menengah dulu, ada seorang ustaz saya lah, Ustaz Ramli nama dia. Okey, dah lama dah masa sekolah menengah. Dia sebutkan ada 3W dia kata. 3W yang menjadi apa dia? Yang menjadi kaedah untuk musuh-musuh Islam merosakkan umat Islam. Sekarang ni lebih lah, W dia lebih kot. 3W tu apa dia? Kalau tuan-tuan pernah dengar, yang pertamanya adalah women, wanita. Okay, hari ni kita tengok kadang-kadang, saya pun pernah dengar lah, Allah Ta'ala betul ke tak. Kadang-kadang untuk dapat kontrak pun antara habuannya adalah perempuan. Betul tak tuan? Tak tahu, Allah Alam. Dengar cerita lah, Allah Alam. Nak dapat kontrak selain pada duit, perempuan tuan-tuan. Bagi perempuan 1 malam, 2 malam, gunakan perempuan. Allah ada. Jadi perempuan ni memang dijadikan, dieksploit oleh golongan lelaki, bahkan oleh golongan perempuan juga. Jadi perempuan ni, dia cantik pun jadi fitnah, tak cantik pun jadi fitnah. Asalnya namanya perempuan. Okey, hari ni kita tengok macam-macam. Kalau dekat apa nama sosial media tu macam-macam. Antara kaedah untuk orang perempuan ni tarik followers dia adalah dengan cara mendedahkan tubuh badan mereka. Dan hari ni terbaru, saya pun geli tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok YouTube yang tidak berbayar lah, YouTube free, orang perempuan sekarang ni tuan-tuan, tanpa malu-malu, tanpa segan-segan, kita tengok orang geli lah. Iklan apa dia? Iklan ubat kuat tuan-tuan. Kita orang lelaki pun nak iklan secara terang-terangan, pun rasa malu-malu nak sebut, ya Allah. Tapi orang perempuan sekarang tengah pakai tudung. Allahu Akbar. Hilang maruah perempuan tuan-tuan, hilang maruah. Kenapa? Bisnes punya pasal. Kita tak tahulah sama ada bisnes dia sendiri ataupun orang beri upah harga dia. Tapi inilah yang berlaku sekarang ni. Tak malu tuan-tuan, cerita benda yang orang kata tabu lah, orang yang tak cerita terang-terangan tentang abang lemah lah, adik contohnya. Jadi benda ni cerita terang-terangan, dia elas. Sekejap saya tengok keluar, sekejap tengok tengok news, tiba-tiba keluar iklan ubat kuat tu. Allah Akbar. Kita orang lelaki pun malu-malu tapi sekarang perempuan dengan terang-terangan dia elankan. Jadi ni perempuan tuan-tuan, nak berniaga apa benda pun letak perempuan. Jual tayar, apa kaitan tayar dengan perempuan? Perempuan juga kan. Seksi pula tu pakai. Allahu Akbar. Itu kaedah orang berniaga sama macam tu tuan-tuan. Kalau kita nak pergi tengok, pergi shopping complex, kalau contohnya yang non muslim lah, dia letaknya amoy-amoy yang seksi-seksi kat kedai kasut. Kedai kasut apalah pakai seksi-seksi sangat kan. Kalau pakai kasut cantik tu okeylah, boleh menarik. Tak, orang yang dipakai dia solidnya, dia bagi seksi-seksi. Sebab apa? Dia tahu itu adalah antara tarikan fitnah wanita tuan-tuan. Kita pergi kadang-kadang bukan nak beli kasut pun, dia kata tengok amoy comel masuk dalam kedai kasut. Kena pujuk kat amoy, dah saya tak nak beli kasut, akhirnya beli juga. Contoh tuan-tuan. Tengok, wanita telah dieksploitasikan oleh banyak pihak. Kenapa ini berlaku? Kerana wanita itu kadang-kadang dia membenarkan ini berlaku kerana duit mungkin, kerana kedudukan, nak mewah dan sebagainya. Tapi asasnya kerana apa? Kerana tidak ada keimanan dalam hati. Jadi sanggup menggadaikan, maknanya maruah, sanggup menggadaikan iman, iman kerana apa? Kerana dunia.
Jadi wanita ni antaranya adalah fitnah yang sangat besar yang Allah Ta'ala uji ramai lelaki yang gugur kerana wanita ini, ya. Dan disebutkan juga dalam satu hadis Nabi SAW, fitnah pertama berlaku pada Bani Israel adalah wanita. Okey. Walaupun wanita tu kalau kita tengok secara umumnya Allah Ta'ala jadikan kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah SWT, sebagai ibu, sebagai contoh, kan? Sebagai ibu. Jadi peranan wanita itu sangat besar. Kita jadi baik ni tuan-tuan, yang macam apa yang kita berlaku hari ni adalah antaranya kerana wanita. Mak kita yang didik kita dengan baik, maka jadilah kita macam ni hari ni. Peranannya sangat besar, kedudukannya sangat besar, sangat tinggi di sisi Allah SWT. Tapi wanita itu sendiri menjatuhkan maruah mereka dengan berbagai-bagai sebab lah. Okey. Baik. Jadi kalau kita, ini mukadimah dia tuan-tuan, berkaitan dengan wanita. Antara cabaran-cabaran atau dugaan-dugaan Allah Ta'ala letakkan atas dunia ini untuk menguji manusia siapakah di kalangan kita yang paling baik, di kalangan baik, di kalangan hamba-hamba Allah SWT. Baik. Jadi kalau kita lihat sambungan daripada apa yang kita baca pada minggu lepas, okey, yang 3W itu tak habis ya tuan-tuan. 3W, okey. W yang pertama adalah women, perempuan. Yang keduanya adalah wine. Disebutkan ini sahabat apa nama ni, ustaz saya lah, guru saya menyebutkan antaranya wine. Wine pun juga antara kaedah yang boleh merosakkan manusia. Maknanya orang bagi harta, sogok dengan harta, dengan duit, dengan wang, orang boleh hilang iman dia. Contohnya. Kemudian selain daripada wine adalah wealth. Harta benda lah, harta benda ni adalah kaedah juga, untuk merosakkan. Hari ni tambah lagi W, WhatsApp. WhatsApp ni juga perosak tuan-tuan. WhatsApp dan juga website. Itu sekarang tambah W dia. Kaedah musuh-musuh Islam nak rosakkan umat Islam ini menggunakan maknanya berbagai-bagai apps yang ada yang boleh merosakkan umat Islam, melalaikan, yang melalaikan kita. Baik. Berbalik kepada apa yang kita bincangkan tadi, iaitu Allah Ta'ala menguji kita dengan berbagai-bagai ujian. Dan di sini satu ayat yang kita baca, insyaAllah ini kita akan baca ayat ini. Sebelum ni kita baca ada beberapa ayat yang telah pun dijelaskan, tentang bahawa dunia ini adalah bersifat sementara, dan segala apa yang ada di dunia ini adalah satu bentuk cabaran, dugaan Allah kita yang beriman, siapakah yang tidak beriman kepada Allah SWT. Baik, ayat seterusnya kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sadaqallahul azim. Dihiaskan, dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini oleh nafsu. Ini diindahkan. Artinya tuan, artinya benda-benda yang keinginan kita, nafsu kita nak ni dicantik-cantikkan, dia nampak comel, dia tak sentiasa elok, sentiasa indah, lawa, menarik. Itu tabiatnya. Dunia ni benda yang menarik kita, benda yang sangat kita suka, benda yang sentiasa kita fikir, benda yang sentiasa ada dalam minda kita, dalam kepala kita. Syahwat ni benda yang payah nak dipisahkan daripada kehidupan kita. Okey, keinginan apa dia? Antaranya adalah wanita-wanita. Dia letak ayat ni, letak perempuan dahulu, menunjukkan besarnya keinginan ataupun nafsu manusia ni. Yang utama sekali khususnya bagi lelaki adalah wanita. Seperti yang kita jelaskan tadi, fitnah dia sangat besar, cubaan dia sangat besar. Baik, kita dah jelaskan tadi, sebab wanita ni suara dia pun kadang-kadang boleh jadi fitnah, rupa dia pun jadi fitnah, badan dia apatah lagi, jadi ini yang menjadi tarikan kepada ramai orang. Jadi sebab itulah diberikan pesanan kepada kita oleh Allah SWT untuk berhati-hati bila berhadapan dengan wanita, khususnya bagi lelaki, kerana ini adalah antara cabaran yang paling hebat lah yang dihadapi oleh wanita. Mungkin benda-benda lain tak sangat, benda lain memanglah teruji juga. Orang bagi harta, bagi duit, disogok itu mungkin juga boleh merosakkan kita, boleh membuat kita buat benda yang dilarang oleh agama, dilarang oleh undang-undang. Tapi kalau wanita ni,
lagi berat dia punya cabaran dia kan. Baik. Kemudian selepas disebutkan wanita, apa yang diingini oleh manusia adalah anak pinak. Ini pun boleh jadi ujian juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana anak-anak boleh jadi ujian? Anak-anak tuan-tuan adalah kita punya amanah. Ujiannya adalah bila anak-anak contohnya tidak dididik dengan betul, maka anak itu akan menyeleweng daripada ajaran Islam. Cabaran siapa yang gagal itu situ? Gagalnya adalah mak ayah. Okey, sebab mak ayah lah orang yang pertama bertanggungjawab untuk membentuk dan mendidik anak dia. Jadi hari ini tuan-tuan, kalau ada anak yang terlibat dengan dadah, anak terlibat dengan kemaksiatan, anak terlibat dengan mencuri dan berbagai jenayah dan sebagainya, yang perlu disalahkan nombor satunya adalah ibu bapa mereka. Sebab anak-anak adalah cermin kepada ibu bapanya. Artinya apa dia? Artinya anak-anak akan jadi rosak walaupun contohnya mak ayah dia baik. Mak ayah tak terlibat dengan benda-benda yang haram. Tetapi kadang-kala mak ayah ni dia baik seorang-seorang. Dia baik, dia pergi surau, dia pergi masjid, solat kat rumah. Contoh anak tak keluar perempuan, tak tutup aurat. Bukan dia tak tegur, tapi tak bersungguh-sungguh. Bukan kita tak tegur. Saya pasti mak ayah kalau dia tahu hukum, contohnya kalau anak perempuan keluar tak tutup aurat dengan sempurna, dia akan beritahu. Anak keluar tutup aurat dengan sempurna. Mungkin itu. Tapi adakah itu cukup? Tak cukup tuan-tuan. Dia tak cukup. Sebab untuk mendidik anak ini prosesnya sangat panjang. Fitnah yang besar tuan-tuan. Anak-anak ini fitnah yang besar, tanggungjawab yang besar. Kalau kita gagal mendidik anak kita, mungkin dengan sebab gagal kita mendidik anak itu menyebabkan kita tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Bukan bermaksud anak-anak itu dosa anak-anak kita tanggung, tak. Tetapi kerana kegagalan kita menunaikan tanggungjawab mendidik anak-anak menyebabkan kita berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab apa? Sebab kita gagal mendidik. Maknanya daripada kecil kita tak didik dia, tak ajar dia solat, tak ajar dia tutup aurat dengan sempurna, tak ajar dia akhlak. Contohnya. Jadi bila besar dia, kemudian dah besar, bila dah besar baru nak tegur. Tak boleh tuan-tuan. Pendidikan anak-anak ini berlaku kalau ikut ulama sebelum berkahwin lagi tuan-tuan. Pendidikan anak-anak berlaku sebelum berkahwin lagi. Sebelum kahwin tu, itu adalah satu kaedah untuk didik anak-anak. Macam mana? Carilah suami ataupun isteri yang soleh dan solehah. Itu adalah kaedah dan cara untuk dapatkan anak yang soleh. Kalau kita kahwin dengan seorang suami atau isteri yang tidak soleh atau tak solehah, maka payahlah nak dapat anak soleh dan anak solehah. Sebab proses pendidikan itu berlaku pertamanya di rumah. Jadi anak-anak ni jadi cabaran kepada kita. Tetapi kalau sekiranya kita berjaya mendidik anak dengan baik, maka anak ini akan jadi saham yang sangat luar biasa bagi kita, yang selalu saya sebutkan. Sebab anak ini seperti mana yang jelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang penting yang mana akan memberikan saham kepada kita lepas walaupun kita dah mati. Waladun salihun yad'u lahu, antara tiga perkara yang ditinggalkan apabila kita mati, terputus segala amalan kita, antaranya yang ditinggalkan adalah anak salih ataupun anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kita, yang membuat benda-benda baik, benda-benda soleh. Silakan. Ya. Kadang-kadang benda ni ada pendapat berbeza daripada golongan besar-besar lain. Okey. Kita kan membaca golongan ni. Okey. Ada yang menyentuh tentang kegagalan bapa dalam mendidik anak. Tak semestinya bapa tak belajar daripada Allah Taala. Dan dia mengambil kisah di mana Nabi Nuh. Gagal Nabi Nuh membawa rezeki anak-anaknya. Okey. Usaha yang dibuat dan sebagainya. Okey. Dan itu dikaitkan sebagai dugaan Allah kepada dia. Ya. Bagaimana pendapat? Okey, baik. Saya sebutkan tadi antara sebab, bukan satu-satunya sebab, antara sebab yang menjadikan anak rosak ialah kegagalan mak ayah mendidik anak, khususnya daripada awal lah. Okey. Tetapi dia gini, kalau kita dah didik
dah tegur, dah betul-betul maknanya kita memaklumkan kepada anak kita ajar dia, maknanya kita dah peringatkan dia, bagi amaran, bahkan denda kalau tak buat benda-benda yang kita suruh, macam solat tak solat kita rotan dia, tetapi masih lagi dia buat, maka ayah tak bertanggungjawab lah. Itu dia punya situasi dia. Bukan semua keadaan lah. Maksudnya kalau ayah, apa yang saya sebutkan tadi adalah kegagalan mendidik. Mana ayah tu cuai, mak dia cuai, maka mak ayah itu akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang anak dia buat. Okay? Macam cerita Nabi Nuh lah, betul lah. Nabi Lut juga apa sama kan. Okay? Anak dan isteri juga tidak beriman. Okay? Takkanlah Nabi Nuh tak berdakwah pada isteri dan pada anak kan. Mustahil. Sebab itu tanggung nak jawab. Apa utama Nabi adalah antara tabligh kan, menyampaikan. Takkanlah Nabi tak ajar. Tetapi betul lah, bila dah ajar, dah dididik, dah diperingatkan, bagi amaran segalanya, tapi masih tak nak tak dapat hidayah, maka of course lah dia adalah di antara cubaan Allah Ta'ala kepada Nabi lah. Tapi kalau kita gagal, maknanya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita tak buat tanggungjawab, tak tunaikan tanggungjawab dengan baik, kemudian dengan sebab kegagalan kita tidak tunaikan tanggungjawab untuk mendidik, itu menyebabkan anak kita jadi sesat, anak kita jauh daripada Islam, anak kita melakukan kemaksiatan, maka kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Terima kasih Azul. Baik. Jadi itu kepentingan dia. Jadi anak ini adalah fitnah juga kepada kita. Dan seterusnya barulah datangnya harta benda yang banyak bertimbul-timbul. Memang orang suka isteri. Sebab itulah bila sebutkan perempuan ni hubbu syahwat, orang lelaki dia memang suka perempuan, maka sebab itulah Allah Ta'ala benarkan orang lelaki berkahwin lebih daripada satu. Sebab itu memang fitrah manusia. Maknanya orang lelaki ni fitrah dia, Allah Ta'ala sediakan 4 isteri. Fitrah dia. Tak macam orang perempuan tak, fitrah dia seorang je. Fitrah Allah Ta'ala jadi memang macam tu. Baik. Itu yang pertama, yang perempuan. Kemudian anak-anak. Itu pun di antara perkara yang kadang-kadang boleh melalaikan kita, kadang-kadang boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian harta benda. Harta benda ni satu juga cabaran yang sangat besar. Okey, dia cabaran harta ni ada dua. Cabaran dari sudut tidak ada harta, cabaran juga nak makan payah, nak minum payah, nak hantar anak sekolah pun tak ada duit, contohnya kan. Jadi payah, itu satu cabaran juga. Tapi ada duit banyak pun jadi payah juga. Payah dari mana? Payah sebab kadang-kadang dengan sebab ada harta, kita lebih banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bila harta banyak, Allah Ta'ala duga kita tak keluarkan zakat pula, contohnya. Atau bila harta banyak jadi tamak pula. Ini masalah juga. Jadi itu juga berbentuk cabaran. Jadi kalau sebab harta ni termasuklah emas, perak. Kalau dalam Arab ni, binatang-binatang peliharaan, kuda dan sebagainya, itu bagi orang Arab lah. Kita ni jarang ada kuda kan. Okey. Binatang ternakan, kebun-kebun dan sebagainya. Jadi ini semua dijadikan oleh Allah SWT, walaupun pada asasnya adalah untuk kepentingan manusia. Perempuan penting dalam kehidupan seorang lelaki. Betul. Itu dari satu sudut. Tapi dalam masa yang sama, dia sangat bahaya kalau seorang wanita itu tidak salihah. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, maknanya ad-dunya mata'un. Ad-dunya mata'. Dunia ni tempat berseronok lah secara umumnya. Okey. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah atau kama qala sallallahu. Sebaik-baik kesukaan, kegembiraan hidup dunia ni, yang sebaik-baik adalah wanita yang salihah. Itu kelebihan wanita yang salihah. Baik. Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, jadi ujian-ujian yang Allah Ta'ala bagi ni sebenarnya walaupun dari satu sudut dia adalah untuk kepentingan manusia. Okey, lelaki perlukan perempuan dari satu sudut. Tapi kalau salah pilih perempuan maka dia akan jadi fitnah. Okey, manusia sukakan anak-anak. Dan anak-anak ini memang memberikan, orang kata, kegembiraan dalam hidup kita. Bayangkan ada sahabat-sahabat kita yang kahwin 20 tahun, 30 tahun, seorang anak pun tak dapat. Terpaksa dah ambil anak angkat dan sebagainya. Ini cabaran dugaan Allah SWT kepada dia. Tapi bila Allah Ta'ala bagi anak pula, cabaran dia lain pula. Tak ada anak, cabaran juga. Ada anak pun jadi cabaran juga.
Bukan senang nak didik anak-anak tuan-tuan sebab anak-anak ni dia berbagai level dia, tak sama macam saya 16 lah perangai dia 16 perangai tu bukan senang macam saya selalu sebut, anak-anak ni dia berbagai-bagai. Yang ada anak yang mudah dididik, dia cuma hanya melihat saja apa mak ayah dia buat, dia ikut. Itu kategori paling mudah mendidik anak. Tak payah cakap banyak, dia tengok mak ayah dia solat, dia solat. Buat baik, dia buat baik kan. Mudah. Ada anak mesti suruh, ajak, baru dia datang. Ada macam tu. Ada kategorinya macam tu. Ada ramai-ramai kita tengok boleh. Adalah dia punya pattern tu macam-macam. Ada yang suruh pun tak nak. Dia kena amaran. Okey, jom solat. Kalau tak solat, api rotan. Cepatlah. Cepat. Okey. Jadi kalau sebab tu biasa anak saya, kalau saya ada memang cepatlah, pantaslah. Tapi masalahnya masa kita ada lah. Masa kita tak ada, dengan mak-mak dia bila dapat report-report kan, kita balik kita tanyalah macam mana laporan. Bagi laporan, oh masa Abi ada je kan, baiknya, waraknya masa Abi ada kan. Masalah dia kan. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya di peringkat dia muda-muda, kecil-kecil kita dah beritahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Contohnya ada yang kena rotan baru bergerak, contohnya. Ada kadang-kadang pergi rotan pun tak boleh. Rotan pun tak sakit kata dia. Tak sakit dah, rotan tak sakit. Nak buat macam mana tuan? Anak kita duduk kat rumah kita, kita rotan dia kata tak sakit. Dia tak ikut apa kita buat. Nak buat macam mana? Doa je lah tuan-tuan, takkan nak belasah dia pula. Jadi ini cabaran yang sangat dahsyat tuan-tuan bila mendidik anak-anak. Tapi kalau anak itu dididik dengan sempurna, masya-Allah, orang kata sejuk mata kita memandang. Insya-Allah. Waktu solat bangun, kadang-kadang kita, anak-anak kita yang kejut kita solat, masya-Allah sama-sama pergi masjid, sama pergi surau, ada jadi imam, ada jadi makmum, ada jadi bilal, ada jadi penceramah contohnya ada jadi macam-macam. Alhamdulillah. Tapi nasib baik. Sama juga anak-anak pun kadang-kadang bukan semua bernasib baik mendapat ayah dan ibu yang baik. Ini fakta tuan-tuan. Ini realitinya, ada anak yang sangat baik tetapi mak ayah tak baik tuan-tuan. Ada juga macam tu, anak soleh tapi ayah tak soleh, mak tak solehah. Ada juga berlaku macam tu jadi cabaran, berbagai-bagai cabaran Begitu juga dengan harta. Harta kita perlu, Allah Ta'ala jadikan harta benda, emas, perak, binatang-binatang ternakan itu memang untuk kepentingan manusia, betul. Tetapi kadang-kala kalau harta benda ni dah masuk hati dalam otak kita, dalam pemikiran kita, sampai kita tak boleh berfikir dengan waras, ini jadi masalah. Tapi kalau kita gunakan harta benda itu dengan cara yang baik, cari harta dengan baik, tunaikan hak-hak harta, berikan nafkah contohnya pada anak isteri kita, infak di jalan Allah SWT, bantu orang miskin dan sebagainya, maka harta itu akan memberikan suatu kebaikan kepada kita, dan bukan setakat dunia, dan juga di akhirat. Kita nak macam itulah harta benda kita ni tuan-tuan. Kita nak isteri boleh bawa kita ke syurga. Kita nak anak-anak boleh bawa kita ke syurga. Kita nak kekayaan kita boleh bantu kita membawa kita ke syurga. Kita nak kedudukan, pangkat yang ada boleh bawa kita ke syurga. Barulah orang kata seimbang di antara dunia dan akhirat. Kita tak nak kaya-kaya dunia, mati masuk dalam kubur kena belasah dekat malaikat kan. Kita amukan akhir kan. Itu kita tak nak macam tu. Dan campak pula dalam neraka Allah SWT. Waliyahzubillah. Jadi kita nak biarlah kekayaan, kesenangan, kemewahan, segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kita di dunia ni boleh membawa kita ke syurga. Itulah nikmat yang paling besar. Jadi tuan-tuan Allah SWT dah dapat isyarat dapat isyarat untuk kita melangkah kepada fasa yang kedua. Jadi itu saja untuk kali ini bagi kitab tauhid kita, dan kita sambung kepada yang kedua, fasa yang kedua, babun nikah. Ini special, satu-satunya surau tuan-tuan yang kita baca dulu kitab satu malam dan satu-satunya surau yang menerima pengajian dia 7 langkah mudah untuk berpoligami tuan-tuan. Dah khatam pun dah. Cuma malangnya tidak ada hasil. Tak ada hasil, tak nampak hasil dia tuan-tuan. Tak tahulah kok hasilnya diam-diam kan. Allah Allah, benda ni bukan boleh buat bising-bising kan. Okey, baik tuan-tuan, Allah SWT. Kita
dah menyentuh sedikit minggu lepas tentang syarat atau rukun dalam pernikahan, iaitu as-sighah. Perempuan belakang lebih bising lah. Okey, rukun yang pertama adalah as-sighah. Jadi perkahwinan ni tuan-tuan sama juga macam jual beli, dia kena ada ijab dan qabul. Ada ijab dan qabul. Baik. Antara syarat-syarat sighah dia telah pun kita bincangkan minggu lepas. Antaranya ialah kena ada tawafuq bainal ijab wal qabul. Maksudnya kena selari. Kalau contohnya si ayah nikahkan dikau dengan mas kahwin RM1,000, maka qabul pun terima mesti RM1,000 juga. Kalau aku terima nikahnya dengan RM10,000, tak sah nikahnya kerana dia tak selari, tak sama. Dia kena sama. Sebab apa tak boleh? Walaupun offer lebih banyak, tak boleh juga. Sebab itu boleh menggambarkan ada kemungkinan bahawa orang tu tak setuju. Jadi dia main-main lah. Kalau nak betul-betul bagi RM10,000, discuss lah awal. Bincang awal. Okey pakcik, pakcik sebut RM1,000. Tak, cuk dulu. Kita bincang. Kita nak bagi RM10,000. Jadi sebut dalam akad RM10,000 boleh lah, tak ada masalah. Tapi kalau kita sebut, ayah sebut, wali sebut RM1,000, tiba-tiba yang lelaki tu, bakal suami tu menyebut RM10,000, tak sah. Dia kena sama. Okey. Kemudian syarat yang kedua ialah at-tasrih bil lafzi zawaj wan nikah. Mesti dalam ijab kabul sebut perkataan nikah ataupun kahwin. Mana kena sebut. Kalau contohnya si ayah kata aku serahkan anak aku dengan mas kahwin sekian, tak boleh. Serah tak boleh. Serah bukan kalimah lafaz nikah ataupun kahwin, tak boleh. Tapi kalau aku kahwinkan anak aku, boleh, tidak ada masalah. Walaupun kahwin tu bahasa Melayu, okey, tidak ada masalah. Sebab kahwin ni, kalau manusia tak ada benda lain lah maksud dia kecuali nikah lah. Jadi boleh digunakan kalimah-kalimah selain daripada kalimah nikah. Baik. Kemudian kena ada al-ittisal wal muwalah bain ijab wal qabul. Mesti dia punya ada berturut-turut. Maksudnya tidak diselangi dengan tempoh masa yang panjang. Bila ayah kata aku nikahkan dikau sampai akhirnya, maka serta-merta ataupun dalam tempoh yang singkat. Tak boleh nak pergi shopping dulu ke, nak pergi jalan-jalan makan angin dulu, nanti saya fikir lah pakcik, contoh kan, pergi keluar makan angin setengah jam, sejam 2 jam, datang, okey pakcik saya terima nikah. Tak boleh lah. Kena ada al-muwalah, kena ada berturut-turut lah. Maknanya lepas ijab mesti datangnya qabul. Tidak boleh ada tempoh yang panjang. Tapi kalau terbatuk ke terbersin ke, tak mengapalah. Tapi tak boleh tempoh yang panjang. Baik. Kemudian seterusnya baqa'u ahliyatul aqidain ila ayatimul qabul. Keahlian kedua-dua yang berakad itu mestilah kekal sehinggalah datangnya qabul. Maksudnya apa dia tuan-tuan? Maksudnya ahliyah ni orang yang berijab dan ijab qabul tu, wali dan juga lelaki yang kahwin itu, okey, mestilah berada dalam keadaan dia sedar, dia tidak gila contohnya. Maknanya dia ahliyah tu makna kekal, dia layak untuk berijab dan qabul. Sebab orang gila ataupun orang yang pensan, ia tidak boleh berakad, tak sah akad dia. Contohnya lah gini si wali kata aku nikahkan dikau dengan anak aku dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Dia pun terkejut, lelaki terkejut sebab dia tak sangka diterima nikahnya. Pensan tu tuan-tuan. Contohnya terkejut pensan sebab tak sangka orang tu terima nikah dia. Contohlah. Maka dia pensan, belum sempat kata aku terima nikahnya, tak sah tuan-tuan. Kata tu lepas dia pensan, lepas simpan-simpan air, sedar, okey aku terima nikahnya, tak sah tuan-tuan. Sebab masa qabul itu mesti dia berada dalam keadaan waras, sedar dengan apa yang dia kata. Itu dia panggil kekal. Ataupun lepas dia kata aku nikahkan dikau dengan mas kahwin sekian-sekian, tiba-tiba jadi gila. Aku tahu so. Contohnya lah. Excited sangat. Contoh over excited jadi gila tuan-tuan. Dah lama tunggu-tunggu nak kahwin, tak boleh kahwin, tiba-tiba boleh kahwin. Gila tuan-tuan. Contoh. Boleh tak? Kalau dia tak sempat kata aku terima nikahnya, kalau katalah aku terima nikahnya, tiba-tiba gila, dah sah kan? Aku terima nikahnya dah okey, dah boleh. Tiba-tiba gila, tak apa. Jadi kalau nak gila kena tunggu dululah, biar terima dulu nikahnya. Lepas tu nak gila-gila, nak pensal-pensal lah, lepas tu tak apa. Yang penting nikah dah dapat tuan-tuan. Baik, kemudian
Antakuna sirah munjazah. Okey, munjazah maksudnya apa dia? Maksudnya nikah itu, akad nikah itu tidak boleh disandarkan kepada masa depan. Maknanya contoh, dia tak boleh kata aku nikahkan kau besok dengan mas kahwin, tak boleh. Dia kena sekarang. Bila dia kata aku nikahkan kau dengan anakku mas kahwin sekian-sekian, sekarang dia kena berlaku, tak boleh disandarkan pada masa-masa yang akan datang. Baik. Itu yang kelima, syarat-syarat sirah. Yang keenamnya ittihad majlisil ijab wal qabul. Mesti dalam satu majlis. Ijab dan qabul itu mesti dalam satu majlis. Maksudnya apa dia? Contohnya kita nikah kat sini. Okey. Kita kata contohnya bapa tu, wali kata aku nikahkan kau dengan anak aku. Tapi orangnya tak ada, duduk tempat lain. Kan? Lepas tu telefon. Okey, kami dah ada dah, ijab dah ada dah. Dah bagi tahu dah aku nikah. Okey. Suami dia yang lelaki tu duduk kat mana-mana. Okey, dia pun sebablah cakaplah aku terima nikahannya dengan mas sekian-sekian, tempat lain. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Kena berada di dalam majlis yang sama. Baik, timbul isu. Hari itu masa PKP tuan-tuan. Masa PKP tak boleh nak pergi kan? Tak boleh nak pergi. Duduk dekat Johor seorang, dekat Kedah seorang. Kan nak travel tak boleh. Kalau travel pergi seorang je boleh. Jadi wali tak boleh pergi, perempuan dekat Kedah, yang pergi lelaki seorang. Contohnya kan, suami yang dibenarkan pergi kan, yang lain tak boleh pergi. So macam mana nak buat? Maka timbullah isu, boleh tak bernikah, melangsungkan akad nikah online? Jadi ada khilaf ulama tuan-tuan. Kalau ulama di luar negara kebanyakannya mengatakan tidak boleh, tak sah. Kalau kita tengok dalam satu, kalau kita baca dalam artikel-artikel tentang perkahwinan online ni, ada sebagian ulama di luar negara lah, negara Arab tak benarkan. Tak benarkan. Sebab apa? Sebab dia kata mesti berlakunya kehadiran saksi dan juga wali dalam majlis yang sama. Okey, tetapi di Malaysia dalam fatwa Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan dibolehkan dengan syarat. Ada beberapa syarat lah. Antaranya memang betul-betul wujud. Maknanya lelaki perempuan tu ada, wali pun ada, saksi pun ada. Walaupun di tempat yang berbeza, tapi dia anggap itu majlis, satu majlis. Maknanya dalam satu majlis akad. Walaupun mereka bertempat lain. Sebab mereka live stream, maknanya dalam masa yang sama, semuanya jelas, tidak ada berlakunya penipuan dan sebagainya. Semua kenal antara satu sama lain, mak nikahnya. Dan amat menjimatkan. Amat menjimatkan. Dia sekarang tak boleh kata sekarang dah tak dibenarkan. Tapi itu pun bersyarat juga. Syarat dia adalah tidak boleh, maknanya di antara kedua pihak tidak boleh bersama dalam satu majlis kerana halangan-halangan tertentu. Itu tambahan syarat. Dan kalau boleh pergi antara satu sama lain, maka tak dibenarkan. Dari sudut fatwanya lah. Okey. Jadi itulah antara sedikit banyak tuan-tuan perkongsian kita untuk malam ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang bermanfaat untuk malam ini, insya-Allah. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang pada sahaja dan maafnya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.